Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ke mana-mana, sebentar lagi kita akan belajar mengaji Al-Quran bersama-sama. Bersama saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama bertemu untuk kita teruskan bacaan daripada surah Al-Qasas ayat 51 hingga 59. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang saya kasihi, kalau nak ambil Al-Quran silakan ke halaman 392. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang dan jangan risau. Sebentar lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya dengan jelas insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa khabar semuanya? Diharapkan agar semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon petunjuk dan hidayah agar kita tidak tercicir dari landasan yang selalu kita minta, yang selalu kita ucapkan di dalam bacaan surah Fatihah. Kita mohon kepada Allah ditunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang dapat menyelamatkan kita daripada bakaran api neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebelum kita mulakan, saya nak mengajak semua yang ada sama-sama, marilah kita memberkati majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dah bersediakah kita nak mula ni? Kalau dah bersedia, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart ya. Dan saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, sebelum kita mulakan, boleh tak bantu saya? Kita tekan button share kerana berapa sebab. Antaranya, semoga kita dikurniakan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Dan yang keduanya, alhamdulillah, saya nak kongsikan di sini, iaitu seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum ya, yang mana yang mengikuti pengajian kita ya, semenjak daripada beberapa hari yang lalu, kita menerima alhamdulillah ada di kalangan ahli cepat Quran yang berbesar hati untuk menaja di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang kurang berkemampuan, yang mungkin terkesan dari segi kewangan, untuk bersama kita menjadi ahli cepat Quran. Jadi alhamdulillah, saya ingin ucapkan tahniah kepada Puan Nurizam. Puan Nurizam adalah penerima tajaan bagi pelajaran kita yang semalam. Jadi alhamdulillah Puan Nurizam, wakil kita akan berhubung dengan dia ya. Nombornya 011571178855. Jadi insya-Allah sekali lagi tahniah buat Puan Nurizam kerana menerima tajaan daripada salah seorang daripada ahli cepat Quran. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan pahala kepada kedua-duanya, yang memberi dan yang menerima. Jadi alhamdulillah, kita juga masih lagi
ada penajaan untuk kita pilih seorang lagi hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, minta sama-sama kita sharekan maklumat ini. Jadi dengan diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat tekan button share, kerana hari ini kita juga mencari seorang lagi untuk kita bantu. Jika andainya ada di kalangan sahabat-sahabat penonton, pencinta Al-Quran yang bersama dengan saya selama ini mengikuti pengajian, tetapi tidak mampu untuk bersama kita menjadi ahli akibat oleh kekangan kewangan dan sebagainya, insya-Allah boleh berhubung dengan kami, ya, nombornya 011162177797. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh buat permohonan tersebut dan kita akan pertimbangkan jika tuan-tuan dan puan-puan layak. Jadi esok hari saya akan announcekan, saya akan kongsikan nama penerima tajaan tersebut. Dan begitu juga, andai ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin anda kongsikan dan ingin menaja di kalangan kita juga, ya, insya-Allah kita sama, orang kata apa, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. InsyaAllah, ya, yang ingin menaja juga kami mempelawar tuan-tuan dan puan-puan. Semoga ini juga menjadi saham akhirat bagi tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah bersama-sama dengan kami berkongsi ilmu, insyaAllah, ya. Jadi juga boleh berhubung dengan kami bagi yang ingin menaja dan ataupun bagi yang ingin ditaja juga boleh berhubung dengan kita, insyaAllah. Dan kita akan cuba aturkan. Tidak semestinya penerima tajaan tersebut adalah pilihan kami. Jika tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menaja ini ada orang-orang yang tertentu dalam fikiran, boleh berhubung dengan kita. Sama ada ingin menaja ibu dan ayah, ataupun anak, ataupun cucu, ataupun ahli keluarga, ataupun ada mu'alaf-mu'alaf yang tertentu yang ingin anda taja, juga boleh berhubung dengan kami. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak teruskan pada pelajaran kita hari ini. InsyaAllah surah Al-Qasas. Jadi kita harapkan semuanya dah bersedia. Jom tanpa melengahkan masa kita masuk pada ayat yang pertama. Tapi sebelum itu kita baca isti'azah dahulu, insya-Allah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi pastikan lafaznya jelas. A'udzu billahi, zal di hujung lidah, lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Minasyaiton, 2 harakat pada ta itu, nirrajim, dan diakhiri juga dengan sekurang-kurangnya 2 harakat. Sekali lagi kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kita terus masuk kepada pelajaran kita hari ini, ayat yang ke-51 daripada surah Al-Qasas. Baik, sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam kepada semua yang memberi salam. Daripada mula awal hinggalah akhir dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, ya? Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Nur Azura, Nur Siah, kita ada Nur Sama Husin yang baru bersama kita, Nafisa Omar juga, Hasnah, Rabiah, dan ramai lagi teman-teman, sahabat-sahabat yang saya kasihi semua. Walaqad, ini pastikan ada lantunan. Walaqad wassalna lahumul mim bari dhammah, ini terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini namanya alif lam qamariyah. Jadi alif lam qamariyah ini tuan-tuan dan puan-puan dia berbeza dengan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah lamnya ada tanda mati asli. Jadi lam itu dibunyikan lahumul. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ, hum bukan la'allahum tapi la'allahum. Ha baris dhammah bunyi hu bukan bunyi ho. Jadi bila bertemu mim jadi hum bukannya hum, H-U-M. La'allahum, jangan panjang, sempurna saja hum, terus masuk. Yatadhakkarun, dan diakhiri dengan sekurang-kurang 2 harakat. Yatadhakkarun, di akhir baru masuk nun. Jangan masuk awal jadi yatadhakkarun. Itu juga tak betul. Ataupun diwaqafkan dengan kurang dari 2 harakat. Contohnya yatadhakkarun. Itu juga tak betul. Ya? Jom tarik nafas, kita cuba baca sama-sama.
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Kemudian barulah masuk ke dalam ayat yang seterusnya. Baik, so far macam mana? Okey semuanya, diharapkan dapat belajar sesuatu daripada bacaan ayat kita yang pertama hari ini. Baik, jom kita terus kepada ayat yang kedua, ayat yang ke-52. Allazi, hamzah wasal bila berada di awal kalimah disusuli dengan huruf lam, baca dengan baris fathah. Allazi zal zi zu dengan baris kasrah dua harakat. Allazina atainahumul kitabul, ni naik terus di atas lam. Atainahumul kitaba min, di sini dibacakan dengan ikhfa hakiki dengan tebal dua harakat. Min qablihi, qab ada lantunan di situ. Qablihi hum, di sini ikhfa syafawi, tuan-tuan dan puan-puan. Ikhfa syafawi dibacakan dengan dua harakat. Qablihi hum bihi, baru masuk bihi. Jangan baca hum bihi itu tak sempurna panjangnya. Min qablihi hum bihi, dan di sini dibacakan dengan dua harakat. Yu'minun. Boleh insya-Allah ya, jom tarik nafas kita bacakan. Allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Okey? Sekali lagi, cuba kita baca. Allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Kita nak tanamkan dalam fikiran kita, dalam hati kita bahawa mengaji Al-Quran ni sebenarnya seronok. Yang pentingnya kita merasai keimanan dan kemanisan beribadah itu, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, jom kita teruskan kepada ayat yang seterusnya. Sekali lagi, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Dan selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Diharapkan teman-teman semua ya dapat mempelajari sesuatu. Dan sekiranya merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa bantu saya untuk tekan button share. Kita lihat ayat seterusnya. Wa idza yutla alaihim, yut ada bunyi hamas, bunyi angin itu. Yutla dua harakat, alaihim idhar syafawi, qalu amanna. Aman dua harakat, nun sabdu wajibul gunnah dengan kadar panjang dua harakat. Amanna bihi innahul, in dua harakat, nahul haq, ha pedas di pertengahan kerongkong makhrajnya. Haqqumir, di sini idgham bila gunnah, min bertemu ra. Asalnya min baris kasrah bertemu nun bunyi min. Tapi bila datang ra, hukumnya masuk tanpa dengung. Jadi idgham bila gunnah. Mir rabbina inna. In dua harakat. Na juga dua harakat. Kun dua harakat. Na juga dua harakat. Min samarkan juga dua harakat. Qablihi, masihlah khasirah di sini dibacakan dengan dua harakat. Muslimin, dan diakhiri dengan ma'ari li sukun sekurang-kurangnya juga dua harakat, 4 atau 6 harakat. Boleh insya-Allah ya. Jom kita baca sama-sama ayat ini. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi
Qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablih Inna kunna min qablihi muslimin. Jadi saya bacakan dengan qit'ah yang lebih pendek-pendek tadi supaya dapat membantu teman-teman yang mungkin tak sampai nafas. Yang mana yang nafasnya bagus boleh baca dalam satu nafas satu ayat ini, silakan. Itulah yang terbaik. Tapi sekiranya tidak boleh, yang penting cari tempat yang sesuai untuk berhenti dan ibtidak balik. Apa kata sekali lagi kita bacakan ayat ini bersama-sama. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا kunna min qablihi muslimin. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Baik, tenang-tenang, tarik nafas, lepaskan ya. Tak apa nak minum air silakan. Izinkan saya juga bismillah. Baik, masih bersemangat semuanya. Kalau masih bersemangat, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart insya-Allah ya. Dan kita dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Boleh insya-Allah ya. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Ulaika yu'tau. Ta beri fathah bertemu waw, muncungkan mulut. Tau. Ulaika yu'tauna ajrahum. Ada lantunan di sini, qaqala surah. Ajrahum. Di sini mim mati bertemu mim, kena dengung dua harakat, jangan lupa. Jangan tak cukup panjangnya, mestilah dua harakat. Ajrahum marrataini bima sabaru. Bima, bukan bima, jangan ngangau mulut luas, nanti lalat terbang masuk mulut. Bima sabaru, ya, si, su. Sabaru wa ada lantunan. Wa yadra'una bil bukan bil. Ba mereka selalu bunyi bi bukan bunyi b. Bila bertemu lam jadi bil. Bil hasanatis pedas. Hasanatis ta mereka selalu terusnya di atas sin. Di sini alif lam syamsiah. Yang di sini alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah lamnya ada tanda mati, ada tanda sukun. Manakala alif lam syamsiah lamnya kosong tidak bertanda, jangan dibunyikan. Bil hasanati sayyi'ata wa mimma ya bersabdu. Sayyi'ata wa mimma dua harakat wajibul ghunnah. Razaq ada lantunan. Razaqnahum izhar syafawi jangan panjang. Terus masuk ikhfa hakiki. Samarkan dua harakat. Bukan yun. Kalau yun itu izhar. Walaupun panjang dah okey, tetapi bunyinya jelas. Mesti bunyi ini disamarkan. Nun pun tidak, fa pun tidak di pertengahannya. Yunfiqun. Kemudian barulah berhenti. Jom tarik nafas, kita cuba baca sama-sama. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Saya waqaf di sini. Ta marbutah kalau waqaf dia tukarkan kepada bunyi ha dan diberikan tanda mati. Kemudian saya tidak balik pada wa yadra'u. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian barulah
masuk ayat seterusnya. Apa kata sekali lagi kita bacakan? Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Kemudian masuk ke dalam ayat yang ke-55. Baik, hari ini kita nak baca sampai ayat 59 saja tuan-tuan dan puan-puan. Diharapkan semuanya masih bersemangat untuk kita belajar bersama-sama insya-Allah ya. Semoga dengan hari yang penuh barakah ini kita semua dikurniakan keampunan oleh Allah kerana dengan usaha kita bersama-sama ingin mencari redha Allah dan ingin memperdekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan diharapkan semuanya masih bersemangat, yang baru bersama dengan kita selamat menonton dan selamat belajar. Jangan lupa untuk menekan button share sekiranya anda merasakan perkongsian ini sesuatu yang bermanfaat. Baik, sebelum saya terlupa, sekali lagi suka saya maklumkan untuk pemenang ataupun penerima tajaan keahlian cepat Quran untuk semalam, iaitu Puan Nurizam. Tahniah sekali lagi. InsyaAllah hari ini kita mencari seorang lagi untuk ditaja menjadi ahli cepat Quran. Ya. Mereka yang ditaja ini akan menerima sama juga seperti keahlian ahli cepat Quran yang lain, iaitu kita akan kirimkan ke rumah mereka sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid serta rakaman buku tersebut, dan kita akan berikan juga konsultasi sekiranya anda yang menjadi ahli ada sebarang soalan, pertanyaan ataupun ingin memperdengarkan bacaan. InsyaAllah kita boleh buat appointment, kita boleh buat janji temu dan kita boleh buat video call seorang-seorang insyaAllah ya. Jadi tahniah sekali lagi kepada Puan Nurizam ya, dan juga tahniah dan juga terima kasih kepada yang sudi menaja Puan Nurizam kita. Semoga Allah membalas jasa budi mereka yang menaja juga, dan kita nak membuka kepada anda yang kurang berkemampuan untuk buat permohonan tajaan ini, dan bagi anda yang berkemampuan kami alu-alukan anda untuk menaja kawan-kawan kita yang kurang dari segi kemampuan kewangan mereka insya-Allah. Tapi sebenarnya bukan mahal pun nak menjadi ahli cepat Quran ni, hanyalah seumur hidup yuran keahliannya RM250, bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun. Kadang kita beli beg tangan pun harga sudah ratusan, malahan ada yang mencecah ribuan ringgit. Belum masuk lagi kasut yang kita hanya pakai di kaki. Yang ini kita dapat belajar mengaji Al-Quran sampai mati insya-Allah. Jadi diharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi jadi ahli juga ya boleh menyertai kita. Selain daripada mengikuti live yang saya bawakan setiap hari ini, kita akan belajar balik daripada asas, perbetulkan satu-satu huruf dan juga panjang dan pendek serta hukum-hukum tajwid satu persatu dengan lebih tersusun dan sistematik. Baik, sahabat-sahabat, jom kita teruskan ayat yang seterusnya. Ayat ini wa idza sami'u wa idza sami'ul, di sini ain bari dhammah terus naik di atas lam. Jadi ada 4 huruf yang silent di sini, tidak dibunyikan, hanya ada pada tulisan. Huruf waw, huruf alif ziyadah, huruf hamzah wasal dan huruf lam ini, lam yang pertama ini tidak dibunyikan. Jadi ain bari dhammah terus naik di atas lam yang bersabdu. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu an ini izhar halqi, jangan panjang, nun mati bertemu ha ya. Anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum, idza safawi sekali lagi. Walakum a'malukum. Sekali lagi di sini idza syafawi. Walakum a'malukum salamun. Dua harakat, ada huruf mat di sini ya. Salamun. Tanwin yang ditulis macam 69 ini merupakan izhar halqi. Dia ada tanwin yang ditulis macam 99. Yang ni macam 69. Datang selepasnya huruf ain. Jadi jangan panjang.
Salamun alaikum. Sekali lagi idhar syafawi. Alaikum la nabtaghil. La ada lantunan qalqalah surah di sini. Nabtaghil jahilin. Jom kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Saya waqaf di situ dan saya akan tidak pada wa qalu. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Kemudian barulah masuk ke dalam ayat yang seterusnya. Boleh? Apa kata sekali lagi kita bacakan ayat ini? وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini bagaimana penerimaan anda? Terlalu laju, terlalu perlahan ataupun apa juga pendapat anda, berikan di ruangan komen insya-Allah. Terima kasih Muhammad Naim, Siti Mariam yang tolong tulis poin-poin yang penting yang kita sampaikan ya. Semoga Allah merahmati begitu juga kawan-kawan kita yang lain, Fatimah Ramlan dan selamat datang, selamat menonton pada Ahmad Nasir Razali dan Jamilah Abdul Manan yang baru bersama dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan anda mempelajari sesuatu daripada perkongsian kita hari ini. Jangan lupa untuk menekan button share sekiranya anda merasakan ianya bermanfaat. Kita teruskan ayat yang ke-56. Innaka la tahdi. Dua harakat. Naka la tahdi man man. Ini jelaskan. Man ahbabta walakin man ahbabta. Bab ada lantunan. Man ahbabta walakin, dengungkan dua harakat. Walakin Allah, dibacakan dengan tebal. Lafz jalalah ini kadar panjang dua harakat. Ingat lafz jalalah walaupun kelihatan dituliskan baris fathah satu tapi dibaca dua. Hanya untuk perkataan Allah dan Allahumma saja. Walakin Allah yahdi man, dengungkan masuk berserta dengung. Di sini idgham bi gunnah, daripada man jadi man yasha. Dan bila waqaf di sini hamzah diberikan tanda mati mendatang. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian barulah berhenti. Baik, antara asbabul nuzul ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini adalah kerana Nabi SAW sangat bersedih kerana tidak dapat berjaya orang kata apa, meyakinkan bapa saudaranya sebelum meninggal dunia. Jadi sehingga kan setelah itu tahun ini dikenali sebagai tahun kesedihan, tahun kesedihan bagi Nabi SAW, di mana kehilangan ataupun kematian bapa saudara dan juga isteri yang tercinta. Jadi antaranya ialah kematian bapa saudara, sehingga kan Nabi SAW sangat bersedih kerana tidak dapat memberikan orang kata apa ataupun meyakinkan bapa saudaranya untuk beriman kepada Allah. Sehingga kan Allah menurunkan ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya Muhammad, kamu tidak dapat memberi hidayah kepada siapa sahaja yang kamu kehendaki. Walakinnallaha yahdi man yasha. Kerana sesungguhnya akan tetapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi hatta sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, hidayah ini adalah milik Allah. Hidayah ini milik Allah.
Sama juga macam kita ajak mengaji Al-Quran ini. Ini bukan kita hanya mampu mengajak, kita hanya mampu berdakwah. Sama juga kalau Nabi pun ada yang tak terima, jadi jangan pelik kalau ada di kalangan kita yang ajak ke arah kebaikan, orang tak nak terima, orang tolak. Itu adalah lumrah dan sunatullah dalam jalan dakwah. Dalam berdakwah ini ada orang yang akan terima dan ramai yang akan menolak. Ramai yang akan bukan sekadar menolak pun ada, sampai menentang pun ada. Bila orang nak bawa, sama ada individu tu nak bawa, nak menyeru orang ke arah agama Islam, ataupun satu kumpulan, satu jamaah, satu orang kata apa, parti ataupun sebagainya yang cuba mengajak ke arah kebaikan, ke arah Allah, pasti ada yang tidak menerima. Itu adalah lumrah Allah. Jangan bersedih. Kalau anda sebahagian daripada orang yang mengajak ke jalan dakwah itu, jangan bersedih sekiranya pelawaan ataupun ajakan anda supaya itu tidak diterima oleh orang lain. Kerana Nabi pun mengalami situasi yang sama. Jom tarik nafas, kita cuba baca ayat ini sama-sama. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lam, kerana dialah Allah yang maha mengetahui bil muhtadin, berkenaan dengan orang-orang yang menerima hidayah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bersyukurlah. Kita semua Allah berikan hidayah. Yang pertama sekali, hidayah agama Islam itu, hidayah beriman dengan Allah itu satu hadiah daripada Allah. Bukan semua manusia dapat. Bukan semua. Ada orang yang dilahirkan dalam keluarga Hindu, Kristian, Buddha dan sebagainya sehingga akhir hayat mereka kekal dalam agama waktu mereka dilahirkan. Tapi ada juga di kalangan kita yang dilahirkan dalam agama Islam, dalam keluarga Muslim, tapi di pertengahan hayatnya dia kufur kepada Allah dan menukar agama. Ada yang langsung tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Wa'ayazubillahi min dzalik. Jadi kita doalah agar bukan saja kita, tapi zuriat keturunan kita seterusnya hinggalah hari akhirat, hinggalah hari kiamat, terus dalam keimanan ini. Jangan hanya kita, tapi pastikan anak dan cucu-cucu kita juga. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa yang nak ajak anak-anak dia mengaji Quran, jangan lupa tag mereka. Share dengan mereka, insya-Allah pelajaran kita ini sekurang-kurangnya memberikan satu peringatan kepada mereka jika mereka mendengar apa yang kita cuba sampaikan. Ya, kita bacakan sekali lagi ayat ini. Moga dengan kita membaca ayat ini terus memberikan kita kekuatan. Saya setiap kali sampai pada ayat ini terus saya merasakan ada seakan-akan satu kekuatan yang Allah berikan. Dalam berdakwah ini bukan senang, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak cabaran, banyak dugaan. Lagi tinggi macam kita kata, kalau martabat Nabi dan martabat Rasul itu cabarannya lagi besarlah. Sebab itu ada di antara Rasul pun ada yang menerima cabaran yang sangat besar, dikenali sebagai ulul azmi. Itu yang khususnya Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam dibaling dengan batu, diancam untuk dibunuh. Jadi itu perkara biasa dalam berdakwah. Kita ini belum sampai orang ugut nak bunuh lagi. Tapi kecaman itu ada. Kecaman itu ada. Sekali lagi kita bacakan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Wa qalu inna nattabi'il huda, nattabi'il, ain barikasrah ni ada lam di sini. Huda, dua harakat. Ma'aka nutaqattaf min ardina. Ra ni dibaca tebal. Nutaqattaf, ini hati-hati jangan sampai tertukar huruf atau tertukar baris, ya, kerana itu merupakan lahnul jali, kesalahan yang nyata dan besar dan hukumnya haram. Nutaqattaf min ardina awalam
numakkil idgham bila gunnah. Asalnya numakkin, tapi datang lam terus masuk tanpa dengung. Numakkil lahum idhar syafawi haraman. Sekali lagi izhar halqi. Izhar halqi jangan panjang, tanwin yang selari. Kalau nampak tanwin yang selari itu jangan panjang. Berbeza dengan ini. Ini tanwin tak selari, nampak tak? Ini depan sikit ke depan, atas sikit ke depan, bawah sikit ke belakang. Yang ni atas dengan bawahnya sama. So ini bukan sengaja ataupun tersilap tulis ataupun tersilap print ataupun orang kata apa sengaja nak bagi cantik. Tidak. Ini ada fungsinya tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini izhar halqi jangan panjang. Yang ini kena baca dengan idgham bi gunnah. Jangan baca aminan tapi aminai masuk berserta dengung. Yang ni haraman aminai yujba ada lantunan khalkhalah. Yujba ilaihi samaratu kulli syai'ir rizqan. Di sini syai'ir idgham bila gunnah sekali lagi. Tanwin bertemu ra. Kulli syai'ir rizqan masuk berserta dengung di sini. Min ladunna. Sekali lagi idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah berlaku dalam dua keadaan saja. Nun mati atau tanwin bertemu lam ataupun nun mati atau tanwin bertemu ra. Ada dua huruf saja. Minta ada yang tolong tulis. Min ladunna. Dua harakat. Jangan baca ladunna, ladunna. Tak betul. Dia kena baca min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian barulah berhenti. Baik, jom tarik nafas. Kita cuba bacakan ayat ini sama-sama. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutaqattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'. Saya waqaf di situ dulu. Kemudian kita ambil daripada lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Boleh insya-Allah sekali lagi kita bacakan. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutaqattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai' lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian barulah masuk ke dalam ayat yang seterusnya. Baik, kita masuk ke dalam ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. Diharapkan semuanya ya masih bersemangat, masih steady insya-Allah. Diharapkan anda tidak bosan-bosan untuk belajar ataupun ada yang dah bosan ke mengaji ini. Hari-hari hidup mengaji ustaz, jangan bosan untuk beribadah insya-Allah. Inilah satu-satunya peluang kita diberikan kesihatan dan nyawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi peluang yang kedua. Kalau dah meninggal dunia nanti dah tak boleh balik nak beramal ibadah lagi. Jadi waktu sihat inilah, waktu ada nyawa inilah, ambillah kesempatan untuk belajar dan ajak ramai-ramai. Jom kita tekan button share dahulu insya-Allah agar ramai yang menerima manfaat daripada perkongsian kita hari ini
Dan sekali lagi dapatkan thumbs up dan juga heart insya-Allah ya. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa kam ahlakna min ikhfa di sini dua harakat. Min qaryatin di sini hukum iqlab. Ta ni asalnya baris dua di bawah, tapi dalam Al-Quran Rasam Usmani dia tulis satu baris saja ditemani dengan mim kecil kemudian disusuli dengan huruf ba menunjukkan di sini hukum iqlab. Jadi pada iqlab ini apa yang perlu kita lakukan ialah kita tukar daripada bunyi nun qaryatin kepada huruf mim qaryatim. Tapi jangan lupa panjangkan dua harakat. Bibir itu sekadar bersentuhan atau hampir bersentuhan. Kedua-duanya betul. Min qaryatin batirat. Bati. Bukan bati. Kalau bati jadi huruf ta. Di sini huruf ta. Batirat. Ada bunyi hamasnya. Ma'ishataha. Ma'i. Dua harakat. Syataha. Sya. Ada kadang orang masih lagi confuse antara shin dan sin. Jangan confuse lagi. Yang ada titik ini huruf shin. Yang tak ada titik itu huruf sin. Ma'ishataha. Kemudian fatilka masakinuhum. Fatil bukan fatil, beza til dengan til. Fatilka masakinuhum lam tuskam. Dua harakat. Lam tuskam mim. Ini hukum iqlab juga. Kalau tadi baris tanwin, baris dua. Yang ni nun mati. Tapi dalam Al-Quran Rasam Usmani, nun mati pada hukum iqlab tidak diberikan tanda mati. Tak ada tanda sukun. Tapi diberikan huruf mim kecil yang ekornya ke bawah. Menandakan di sini sudah pasti lepasnya datang huruf ba. Dan dibacakan, ditukar bunyi nun kepada bunyi mim. Mim, dua harakat. Ba'dihim illa qalila. Dan tanwin di atas bila waqaf pastikan diberikan dengan satu baris dua harakat. Jadi ma'iwat di situ. Wa kunna nahnul warithin. Ra di sini jadi nipis. Warithin. Fa di hujung lidah. Warithin. Kemudian baru berhenti. Ya, jom tarik nafas, kita cuba bacakan ayat bersama-sama. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Wa kunna nahnul warithin. Kemudian barulah masuk ke dalam ayat yang terakhir untuk hari ini. Diharapkan semua masih bersemangat insya-Allah untuk kita bacakan ayat ini bersama-sama. Kita tengok siapa yang ada dengan kita ini. Terima kasih Sarina Osman, dia tolong tulis makhraj sa di hujung lidah. Terima kasih. Begitu juga Siti Aisyah, Rohani, Adam yang bersama dengan kita. Yang baru bersama kita, Natar, Cik Kam, Ayang juga. Selamat menonton, selamat belajar. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar sesuatu daripada perkongsian yang kita sampaikan hari ini. Sebelum saya berakhir sekali lagi, saya nak mengajak tuan-tuan yang belum lagi tekan button share untuk menekan button share. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى Muhlikal. Naik di atas lam. Qura. Qaf makhrajnya di pangkal lidah. Qura. Hatta. Ha pedas di pertengahan kerongkong. Hatta yab. Ada lantunan. Yab'atha fi ummiha. Dua harakat dengan dengung. Miha. Rasulai. Di sini masuk berserta dengung. Asalnya rasulan. Tapi datang ya jadi idgham bi gunnah. Rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna. Dua harakat. Muhlikil qura. Muhlikil. Kaf baris kasrah terus naik di atas lam. Di sini ada dua huruf yang silent.
huruf ya dan huruf hamzah wasal. Muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Baik, jom kita tarik nafas dan kita bacakan sama-sama. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha. Saya waqaf di situ dan saya akan ibtidak pada hatta. Hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kemudian barulah berhenti. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya, sekarang masanya untuk kita baca balik bersama-sama daripada mula awal ayat 51 dan 59. InsyaAllah jangan ke mana-mana. Kita sudah sampai ke penghujung sudah. Cuma belum tamat saya lagi. InsyaAllah diharapkan tuan-tuan dan puan-puan bersedia. Boleh tenang-tenangkan diri, tarik nafas, siapa nak minum air silakan. Kita berehat sekejap saja, dalam 50 saat saja. Kita kembali selepas ini bersama-sama. Alhamdulillah, selamat datang sekali lagi. Selamat bertemu ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita bacakan ayat dari surah Al-Qasas, ayat 51 hingga 59 bersama-sama di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَهُمْ تُسْكَنُ مِنْ بَعْدِهِمْ Maafkan sekali lagi. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan yang ada kali ini. Diharapkan ya ianya sedikit sebanyak dapat memberikan nilai tambah kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi sebelum saya berakhir, jangan lupa bagi yang mengikuti sambungan bacaan ayatnya untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Kami bawakan setiap hari jam 3 petang, 10 malam dan 7 pagi kepada anda, insya-Allah ya. Kita cubakanlah luangkan sedikit masa yang ada yang diberikan Allah ini untuk kita belajar mengaji bersama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, juga suka saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menjadi ahli cepat Quran. Kami akan berikan kepada anda sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Alhamdulillah. Dan kami akan berikan konsultasi juga kepada anda dan kita berikan rakaman bacaan Al-Quran daripada masa ke masa. Jadi banyaklah keistimewaan ini yang kita berikan kepada ahli cepat Quran. Selain daripada mengikuti live kita setiap hari ini, mereka menjadi ahli akan belajar balik daripada asas, sebutan huruf, makhraj-makhrajnya,
Mungkin ada di kalangan kita yang bacaannya tergagap-gagap, tak lancar. Jadi inilah peluang dan yang ada insya-Allah untuk tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya dan kawan-kawan kita yang lain. Jangan bimbang tentang komitmen bulanan kerana memang kita tidak kenakan sebarang yuran bulanan ataupun yuran tahunan kerana yuran keahlian hanyalah sekali sahaja untuk seumur hidup. Dan itu pun setelah mengambil pertimbangan-pertimbangan yang ada, hanyalah RM250. Bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun, tapi untuk sepanjang hayat anda bersama-sama dengan kami sebagai ahli dan banyak lagi insya-Allah pelajaran-pelajaran yang akan kita berikan daripada masa ke masa. Jadi kita menjemput tuan-tuan yang perempuan yang ingin mendaftar menjadi ahli, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen ataupun boleh hubungi kami insya-Allah, boleh ambil pen dan kertas, boleh catat nombor yang akan saya bagi tahu ini ataupun tuan-tuan dan puan boleh print screen. Nombornya ialah 011162179797 seperti mana yang tertera di bawah, 011162179797. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang kurang berkemampuan nak sangat menjadi ahli tapi tidak berkemampuan. Tidak berkemampuan bukan bererti anda ada duit tapi belanja ke arah lain. Tapi memang dia ni memang tak mampu. Memang tak mampu. Jadi alhamdulillah kita menerima penajaan daripada ahli cepat Quran juga yang di kalangan kita yang sudi untuk menaja mereka yang kurang berkemampuan. Jadi anda boleh buat permohonan penajaan tersebut di nombor yang tertera di bawah ini. Ataupun sekiranya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kurniakan rezeki yang lebih dan anda ingin kongsikan dengan ahli cepat Quran yang lain, ya, insya-Allah anda juga dipelawar untuk menjadi penaja, untuk menjadi sponsor, untuk menaja pengajian ahli cepat Quran yang kurang berkemampuan. Dan sekiranya anda sudah ada orang yang dalam fikiran anda, sama ada ibu ayah, anak-anak ataupun cucu atau ahli keluarga ataupun siapa sahaja yang anda nak hadiahkan keahlian tersebut, juga boleh berhubung dengan kami ke nombor yang tertera di bawah. Semoga kita saling bantu-membantu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya nak menyampaikan berita gembira sekali lagi, tahniah, kerana semalam kita juga menerimakan penajaan dan kita memilih Puan Nurizam sebagai penerima tajaan kita untuk pelajaran yang semalam. Hari ini kita masih lagi mencari seorang lagi dan insya-Allah namanya akan saya kongsikan esok insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk bantu saya untuk menekan button share supaya lebih ramai lagi yang dapat kita bantu, khususnya mereka yang kurang berkemampuan, untuk sama-sama kita belajar mengaji insya-Allah. Kerana menjadi tanggungjawab kita untuk saling bantu-membantu bersama umat Islam, kerana dalam firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau kita tidak bantu saudara kita, siapa lagi? Kalau umat Islam tidak membantu satu sama lain, siapa lagi yang kita harapkan? Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk menekan button share insya-Allah. Semoga dengan perkongsian ilmu yang kita sampaikan hari ini jadi satu bekalan dan saham akhirat kita bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada soalan, ada pertanyaan, boleh tulis di ruangan komen insya-Allah. Saya nak berikan 1 ataupun 2 minit yang terakhir ini kepada anda. Sekiranya ada sebarang persoalan, kalau tak sempat jawab, saya bawa soalan tersebut kepada esok hari insya-Allah. Kalau ada soalan boleh ajukan. Terima kasih Siti Nurida, kita terbaik Ustaz dan tim Quran FLC. Alhamdulillah. Ini semua adalah berkat daripada doa tuan-tuan dan puan-puan juga, ya. Kerana doa daripada sahabat-sahabat semualah yang terus memberikan kami kekuatan untuk membuatkan perkongsian ini. Alhamdulillah, tanpa mengira hari, tanpa mengira keadaan. Dalam COVID pun kita jalankan, waktu hari cuti pun kita jalankan pengajian ini. Alhamdulillah. Jadi banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah di atas nikmatnya, ya. Kerana umur tidak menanti kita. Bila dia nak habis, dia tak nanti kita. Dia tak kata kamu waktu COVID ni tak buat ibadat pun tak apa. Tidak. Dia kalau Allah kata sampai waktunya, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, jika sampai saja ajal kamu, la yastakhiruna sa'ah, Allah tak akan lambatkan walau sesaat, wa la yastaqdimun, dan tidak dipercepatkan walaupun sesaat.
Jadi sampai waktunya, kalau takdir Allah hari ini, hari ini. Kalau takdir Allah bulan depan, bulan depan. Jadi oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang belum lagi jadi ahli, cepat-cepat daftar jadi ahli. Kita belajar sama-sama insya-Allah. Sebagai bekalan kita juga bila bertemu dengan Allah. Tuhan punya kalam. Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Yang kita baca, yang kita pelajari ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya berakhir, suka juga saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan yang berhajat untuk mendapatkan Fatihah Scarf, iaitu tudung bawal eksklusif menggunakan kain satin made berukuran 114 cm kali 114 cm. Kalau anda nak melihat desain-desain yang ada, sebelum membuat pilihan, boleh WhatsApp ke nombor yang tertera di bawah 0196201989, boleh WhatsApp dan minta tengok desain-desain yang ada insya-Allah. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh layari fatihahscarf.com, boleh layari fatihahscarf.com untuk melihat desain-desain yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian yang dapat saya kongsikan hari ini. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna, yang betul, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada yang silap, ada yang salah, yang kurang dan lemah, itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun serta maaf dan saya akhiri dengan hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.